Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Film Pacing YouTube channel, di mana kita akan bahaskan tentang MCU news, MCU film, MCU project, teori dan sebagainya. But in this video, kita akan cakap tentang one of the DC project yang baru saja tiba di Pawagam sekarang ini, iaitu the title of this film adalah Black Adam. Merupakan the third project, tak silap aku, daripada project DC. The first one adalah Batman, lepas tu ada DC Super Pet tu kan, tak silap aku tak tengok cerita tu. And the third is Black Adam sendirilah. Tapi Black Adam ni tak silap aku, dia punya movie ni berada dalam universe DCU, iaitu DC Extended Universe. Kalau Batman Robert Pattinson tu, dia tak live in DCU. Okay, so aku harap orang dapat bezakan lah benda tu. Literally Black Adam ni berada dalam satu universe sama dengan Batman Ben Affleck, lepas tu Flash Ezra Miller, Superman Henry Cavill lah, literally berada dalam universe tersebut lah kan. So basically aku akan review untuk filem Black Adam ini, non-spoiler aku tak boleh nak spoil lagi sebab filem ni baru saja keluar. Dan aku sebenarnya nak buat non-spoiler, aku nak buat spoiler terus, senang aku nak bagi tahu aku punya expectation dan future untuk project Black Adam ni. Tapi tak apalah sebab baru saja keluar, so kita buat non-spoiler review saja berkenaan dengan filem Black Adam. So basically Black Adam, dia punya pengarah pun aku tak berapa familiar, aku tak kenal dia siapa. Maybe dia familiar, maybe korang semua familiar dengan that director, tapi aku tak pernah kenal. Okay, so secara ringkasnya sinopsis untuk filem Black Adam ini merupakan superhero yang telah wujud daripada zaman dahulu, 5,000 tahun dahulu. Dan even orang sekarang pun, penduduk bumi sekarang, tahun sekarang ini, mereka merasakan that Black Adam ni masih menjadi something like mitos ataupun legenda lah kepada penduduk-penduduk dekat tempat tu. Aku tak ingat nama apa, Krinta bukan, something like that lah, aku tak ingat nama apa. Tapi basically mitos lah, sebab tak pernah nampak di superhero muncul, disebabkan Black Adam pada tahun 5,000 tahun yang lepas daripada bunuh satu karakter villain dalam movie ni. Dan disebabkan itu dia telah dijatuhkan hukuman lah oleh wizard yang memberikan Black Adam ini power, iaitu wizard yang sama juga dengan wizard yang bagi Shazam power tu lah. Literally sama lah, tapi Black Adam ni dia ada rageful lah, sebab dia ni hidup dalam kehambaan kan. Dan dia ni seorang hamba yang perlu mengorek tanah untuk untuk mendapatkan something like dia bukan diamond, dia macam gem, something like that lah, aku tak ingat nama. Aku buat review ni pun secara overall saja, apa yang aku boleh ingat tentang filem Black Adam tu. Dan selepas 5,000 tahun dia kembali semula daripada sumpahan itu, dan telah menunjukkan dia punya rageful kepada dunia itu. Dan adalah sebuah pasukan superhero ni yang cuba untuk menentang Black Adam, untuk tewaskan Black Adam, iaitu Justice Society of America. Tapi dalam movie ni dia dimention Justice Society, bukan Justice Society of America, JSA tak. Dia mention Justice Society sahaja. Aku tak tahu kenapa benda tu. Dan dalam Justice Society kita ada, aku tak ingat nama-nama superhero dalam DC ni sebab aku tak familiar sangat kan. Hawkman, lepas tu ada Atom Shrink Guy ke apa, aku tak tahu yang besar tu kan. Lepas tu ada Hurricane dan juga Dr. Fate, which is one of the character yang aku sangat-sangat mahu melihat dalam filem ni. Dan itulah, Justice Society ni cuba untuk menewaskan Black Adam atas arahan daripada perempuan daripada daripada movie Suicide Squad yang pertama tu, Amanda Waller, tak silap aku. Amanda Waller, dia ada juga dalam filem dalam project Peacemaker. Dalam Peacemaker pun dia ada juga kan. So basically dia telah mengarahkan JSA untuk pergi tewaskan Black Adam, tapi ada something yang berlaku di sebaliknya. Okay, so basically itu adalah sinopsis ringkas lah. Aku harap korang faham lah untuk sesiapa yang masih belum tengok Black Adam ni. Dan kita pergi kepada apa yang aku suka dan juga apa yang aku tak suka tentang filem Black Adam ni. Basically aku suka first and foremost jalan cerita yang ringkas. Dia duration untuk filem Black Adam ni adalah 2 jam 5 minit. Lama sebenarnya, tapi ianya memadai untuk karakter origin ataupun the first karakter yang muncul dalam live action punya filem. Aku terima. Kalau nak bagi 2 jam 30 minit pun aku terima that kind of film. Dan cumanya aku tak rasa dia ni adalah seperti filem superhero yang lain yang menceritakan tentang origin. Memang ada diceritakan origin Black Adam, cumanya dia tak pergi on detail kepada origin Black Adam ni. Dia terus pergi Black Adam tahun sekarang, dan apakah impactnya kepada tempat itu tahun sekarang, bukan zaman dahulu. Zaman dahulu dia ada mention, tapi bagi aku dia macam sekilas lalu, dia just menyentuh secara ringkas saja, dia tak pergi dengan lebih mendalam dan sebagainya. Tapi overall dia punya storyline tu move very well lah. Kita boleh nampak momentum untuk storyline ni kadang-kadang ada merudum, ada menaik, dan end up
benda tu, storyline tu sangat okay lah untuk first movie lah untuk Black Adam. Bagi aku storyline dia okay. Dan keduanya yang apa yang aku nak puji dengan filem ni adalah CGI ataupun VFX effect. Tentang CGI dan VFX effect ni aku suka. The fight scene dalam movie ni, lepas tu ada api, kilat dan sebagainya, semua nampak very very real. Tapi ada orang yang tidak menyukai those kind of CGI ataupun VFX effect yang digunakan di dalam filem ni. Seakan-akan menampakkan seperti tahu tak game PS5 kan? Nampak macam tu lah. Ada certain momen nampak seperti game daripada PS5. Tapi bagi aku, DC, filem-filem DC, dia punya CGI ataupun VFX effect tak pernah mengecewakan. Macam Marvel sekarang ni, MCU, sorry lah nak kena compare sikit kan. MCU sekarang ni memang sangat drop in terms of CGI, VFX effect. Tapi DCEU, dia telah menggunakan VFX effect dia ataupun CGI dengan sangat baik. Tak nampak something like lompong, macam kau nampak ni macam edit tak kena ni macam kau pandai buat kerja VFX effect macam tu. Kau tak akan rasakan benda tu. Kau akan nampakkan api tu nampak very real dan sebagainya. So aku tak menyentuh sangat tentang apa VFX effect dan CGI yang digunakan dalam filem ni. Very very well, very very superb. Dan tapi macam aku cakap tadi, akan ada orang yang tak suka sebab nampak seperti CGI ataupun VFX effect dalam PS5. Tapi aku secara personally, kalau tanya pendapat aku suka. Benda tu dah memadai. Dan aku mahu melihat those kind of CGI dan juga VFX effect yang untuk Black Adam ni dalam filem yang seterusnya lah, kalau ada projek yang berkaitan dengan Black Adam lagi ataupun filem-filem DC yang lain lah. Lepas tu apa yang aku suka juga adalah apa lagi aku suka untuk cerita ni sebenarnya dia simple lah. So aku macam ada certain moment tu aku macam okay, this is tak okay kan. Aku rasa itu je kot. Apa lagi okay, kita cakap pasal karakter pasal The Rock sebagai Black Adam. Personally, daripada pendapat aku rasa memang akan ada orang disagree dengan aku. The Rock sebagai Black Adam dia tak adalah, aku tak adalah sampai rasakan that dia ni born to be Black Adam. Tapi kalau dibandingkan dengan pelakon-pelakon lain yang kau rasa kau boleh find a figure ataupun bentuk tubuh yang sasa sebegitu macam The Rock, susah kan. Lagipun dia nak buat macam komik yang macam ada rambut sikit dan sebagainya dan sasa macam tu kan. Memang ada orang sasa luar sana, tapi untuk mencari orang seperti itu aku rasa sukar. Dan The Rock is the person yang close to the character yang bernama Black Adam. Dan aku rasa that is why kenapa dia pilih Black Adam, kenapa dia pilih The Rock sebagai Black Adam. Dan aku tak menafikan dia punya lakonan tu sangat-sangat baik. Cumanya kau faham tak, The Rock ni dia ada satu trend ataupun pattern yang sama dia gunakan dalam filem-filem sebelum ni lah. Jungle Cruise ke, cerita apa, Fast and Furious ke, dia punya lakonan tu sama. Dan kau tak rasakan macam ada perubahan. Contoh kan, daripada filem Fast and Furious dengan Black Adam, apakah perubahan lakonan dia? Kau tak rasa. Kau rasa macam lakonan dia just being The Rock. Sama macam Ryan Reynolds being Deadpool, tapi Ryan Reynolds dalam filem-filem yang lain sama juga. Macam tu. Dia tak ubah apa-apa, dia just being himself. Cumanya dalam filem ni dia tak banyak menggunakan suara dia untuk bercakap. Yang tu kita menyentuh kepada apa yang aku tak suka lah dengan filem ni. Instead of sekejap, sabar lu, aku macam messy sikit kan penjelasan aku ni. Something aku suka juga dalam filem ni adalah action scene lah. Yes, betul, macam orang lain review, macam pengkritik filem mengatakan tentang filem ni, memang filem ni action jam-packed. Banyak gila action, bertarung dengan orang ni, bertarung dengan villain tu dan sebagainya, bertarung dengan Justice Society. Banyak gila, full of action. Memang action jam-packed. Dan sesiapa yang menyukai filem aksi, yes, this film is really really for you. Okay, selepas tu apa yang aku suka juga adalah kemunculan Justice Society of America. To be honest, pendapat aku sahaja, okay, filem Black Adam ni tidak rasa seperti filem solo anti-hero film. Aku tak rasa macam tu, disebabkan kemunculan Justice Society of America. Literally, this team yang muncul dalam filem ni, dia betul-betul menghidupkan suasana yang very different dalam movie Black Adam ni. Dan aku percaya somehow kalau tanpa Justice Society of America ni berada dalam filem ni, Black Adam akan mendapat rating yang rendah jugalah. Even sekarang pun ramai yang mengkritik filem Black Adam sebagai one of the project yang akan revive DCEU kan.
So itu apa yang nak cakap, Justice Society of America ni, Hawkman ke, Dr. Fate ke, Hurricane ke, semua menjalankan watak-watak mereka dengan sangat baik, dan aku engage dengan karakter itu, termasuklah dengan Dr. Fate. Dr. Fate pada penghujung filem ni dia agak sedih, walaupun this is the first time dia muncul dalam filem ni, tapi korang akan rasa macam, uish, serius lah ni yang akan jadian. Aku tak boleh nak cakap lah apa yang jadian, tapi personally aku emotionally connected dengan karakter Dr. Fate. Lepas tu Hawkman, mereka menjalankan watak-watak bagus sehingga kan kita merasakan that tanpa JSA, filem Black Adam ni akan drop even lagi teruk, maybe lagi teruk daripada Batman vs Superman lah. Itu daripada pendapat aku lah. Selepas tu apa lagi karakter, aku rasa itu saja kot untuk apa yang aku suka. Kita pergi kepada yang aku tak suka adalah origin Black Adam. Yang ni apa yang aku tak suka lah. Aku rasa orang lain akan suka dengan filem ni. Aku tak suka filem Black Adam ni kerana team up moment kot. Memang team up moment tu best, cumanya origin Black Adam ni tak disentuh dengan rapi lah, ataupun kita dapat tengok point of view Black Adam pada waktu dahulu sepanjang filem ini berlangsung. Macam tu filem ni 2 jam 5 minit kan. Aku expect kan kita akan dapat tengok macam mana dia jadi Black Adam, lepas tu dia lawan dengan villain pada waktu itu, sampailah penghujung filem ni. Aku rasa itu adalah origin yang baik lah untuk Black Adam. Cumanya kali ni dia terus pergi munculkan Black Adam hidup ataupun suasana Black Adam macam mana, Black Adam selepas 5,000 tahun. Lepas tu dia kena Justice Society of America dan sebagainya. Dia pergi ke arah itu. Dia tak pergi kepada macam mana Black Adam ni, ataupun Black Adam lah melalui zaman dia pada dahulu, 5,000 tahun dahulu. Dia tak pergi ke arah itu. Aku expectkan macam tu. Cumanya ya, macam aku cakap dia, orang lain akan suka, aku je yang tak suka. Lepas tu skrip, dialog aku rasa Justice Society, aku tak tahulah, Justice Society of America mempunyai dialog ataupun skrip yang lagi banyak daripada main karakter untuk filem ni, iaitu Black Adam. Black Adam ada dialog yang sangat sedikit, more action, kurang perbualan. Cumanya action bagus, tapi bila dia kurang borak, dia just nak bantai je semua orang. Maybe dia nak buat macam anti-hero yang ekstrim lah, macam Punisher ke apa kan. Tapi for some reason orang akan menyukai benda tu, for some reason akan ada orang yang tak menyukai. Macam aku tak suka sebab dia tidak banyak bercakap, sebab dia character development untuk Black Adam ni tak sampai potential yang sepatutnya dia dapat, disebabkan dia spend on action dan sebagainya lah. So itu benda yang aku tak suka. Lagi apa benda yang aku tak suka, satu lagi aku nak mention pasal storyline untuk Black Adam ni. Dia pasal tadi lah, untuk backup storyline lagi, dia typical klasik superhero film, macam Iron Man ke, macam Thor yang first film ke, Captain America ke, Superman, Man of Steel ke. Basically mereka menggunakan DNA yang sama lah untuk appearance pertama superhero dalam live action punya film. So korang akan macam, okay, aku dah expect akan jadi macam ni, aku akan expect jadi macam ni. So basically itulah apa yang aku suka dan tak suka dengan filem Black Adam ni. Tambahan lagi, yes, untuk credit scene, Black Adam adalah salah satu credit scene yang sangat-sangat bagus untuk future development DCEU. Aku tak boleh bagi tahulah apa, maybe some of you dah tahu benda tu, maybe some of you tak tahu lagi, tapi korang kena pergi tengok filem Black Adam ni lah. So overall rating aku untuk filem Black Adam ni adalah sebanyak 8/10 bintang. Kenapa aku bagi 8/10 bintang adalah kerana this is a great film. Walaupun mereka menyentuh storyline Black Adam selepas 5,000 tahun, tapi still ianya adalah filem yang bagus. Tapi bukanlah filem origin Black Adam yang perfect. Aku tak rasa macam tu. So 8/10 is okay. Aku rasa dia takkan lebih 8.5. Aku tak rasa 9 pun dia takkan sampai. Masa aku tengok filem ni, aku ada rasa macam aku nak bagi 7 ke 8. Okay lah, 8 lah, sebab banyak action yang aku suka dalam filem ni. So itulah dia. Personally juga untuk filem Black Adam ni, aku tak rasa this is the film yang korang boleh berteori-teori sampai menggila-gila. But ianya adalah setup yang bagus lah, setup yang bagus untuk future DCU. Itu saja. Dan ini juga filem yang sesuai, ataupun kita boleh namekan filem ni sebagai popcorn movie. Korang-korang stres-stres kerja dan sebagainya, lepas tu
korang nak pergi tengok wayang, tengok filem superhero, berlawan, action dan sebagainya, this is a great film for you lah. Okay, so itu saja untuk review, non-spoiler review Black Adam. Apa pendapat korang? Kalau yang dah tengok tu, boleh leave your comment down below. Kita jumpa lagi lah. Bila masa aku free, aku akan buat video. Right, so itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana telah meluangkan masa. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.